Dia orang perempuan tak jumpa wali dia fi safarin fawallat amraha rajulan yajuzu. Ini dia taklid pada pasal dia ketika mana kita dalam keadaan darurah, orang perempuan tu dia boleh bagi wilayah tu kepada orang lelaki lain, maka sah terkait. Ini banyak berlaku di negara barat lah. Kita tak ada berlaku macam sangat. Kita ada 4 wilayah. Kalau ke Thailand pun dia ada wilayah yang ada di bawah Malaysia kan. Jadi zaman dulu bila musafir susah nak kontak. So dia wakilkan kepada orang lelaki itu jadi wali dia. Kerana apa? Wilayah dalam bahasa maqasid adalah wajibun tahsin. Kewajipan dia adalah untuk tahsin saja. Nah, macam mana Imam Abu Hanifah dia faham ayat Quran? Sebab Quran idhafah nikah kepada perempuan hatta tankiha zawjan ghairuh. Mana Al-Quran menisbahkan kahwin kepada perempuan. Perempuan tu yang kahwin dengan diri dia. Yang pertama. Dan yang kedua, ada kias. Orang perempuan sah tak dia beli? Sah. Jadi kalau dia perempuan sah dia beli, macam apa dia tak boleh nak kahwin dia? Yang ketiga, kaedah mazhab Abu Hanifah berlainan dengan jumhur. Disebut az-ziyadatu 'ala an-nas naskhun fala yajuz. Penambahan ke atas nas Quran adalah nasakh dan sunnah tak boleh disahkan. So bila ada hadis la nikaha illa biwaliyin, itu penambahan makna Quran. Jadi bila sunnah menambah kepada Al-Quran, makna dia bercanggah dengan Al-Quran. Apa tadi sunnah tu adalah khabar ahad. Walaupun dia riwayat Bukhari tapi dia khabar ahad. Jadi akal Hanafi kata, tak boleh ni. Maka la nikah tu dalam bentuk la kamala saja. Nampak tak? Kamal saja. Jadi kahwin sah. Tapi di segi praktikal, benda ni yufid untuk ibarat. Yang ulama fatwa pendapat Abu Hanifah di barat. Maknanya qawaidun nikah ni majaz dia adalah urfi. Bila kita kata negara Islam yang kalau untuk ijtihad fatwa lah maksudnya, la nikah ini waliyin soleh. Maknanya negara Islam, puak pun Islam, wilayah pun Islam, kenapa tidak ada wali pula? Tidak ada wali. Tapi negara yang tidak ada hakim Islam ni, di China, di Korea, puak mereka kapiak dia masuk Islam, nak kahwin sama. Nampak? Bila kita kaji balik, Abu Hanifah, subhanallah, ra'yu yahul muskilat. Sebab tu kefahaman adillah sangat luar biasa. Sebab kaedah jumhur ulama dia kata az-ziyadah 'ala nas bayan. Jadi maknanya yang tu la nikah hatta tankiha, ai maksud dia hatta yunkiha waliyu. Berbagai tafsir, yang penting ialah makna dia bukanlah pendapat Abu Hanifah ni nak kata tidak ada sandaran daripada Al-Quran. Kerana pendapat Abu Hanifah ni akrab kepada madrasah Sayyidatina Aisyah. Dia akrab kepada apa? Mazhab Aisyah. Aisyah dia mazhab Al-Quran. Mai hadis yang bercanggah Quran, dia kata akhta Abu Hurairah. Dia selalu tak belaga yang Hurairah Aisyah. Sebab manhaj Aisyah ni mujtahid mutlak. Ada buku yang mengarang tentang mazhab Aisyah. Bila Abu Hurairah buat mai cerita innal mayyita mu'adzabun bi buka'il mayyit, dia kata kadzaba akhta'a Abu Hurairah. Abu Hurairah salah ni. Sebab Quran kata apa? Allah Ta'ala fala wala taziru waziratu wizra ukhra. Macam mana Quran kata masing-masing tanggung dosa sendiri, tiba-tiba Nabi kata keluarga apa teriak mayat tanggung. Akhlak sebab tu orang tak berani Aisyah radhiyallahu ta'ala, dia fatwa dia kuat. Jadi Abu Hanifah akrab kepada madrasah Aisyah. Bukan bermakna Abu Hurairah tu salah, tapi memang mutaakhir dia taufiqkan. Imam Bukhari dia taufiqkan. Maksud dia idza awsa, bila si mayat tu wasiatkan kalau saya mati teriaklah. Itu yang dimaksudkan di azab dalam kubur. Tapi
kalau dia tak pesan bahawa tiba-tiba macam orang kata lah, kalau anak-anak tak semayang, bapak kena ajak di kubur, teruk lah bapak tu, dah ajak lah, kena ajak lagi. Itu tambahan motivator je ya. Dalam drama, saya tengok drama tu ni, kamu kena pakai tudung. Sempat buka saat tadi Syukri Osman, Syukri apa? Kuseri cinta 7 hari. Jadi dia kata kepada isteri dia, kamu kena pakai tudung, nanti abang akan azab dalam kubur. Bukan mutlak itu. Kalau ada suami suruh pakai tudung tak orang pakai, takkan suami kena lagi. Sampai bila suami kena? Orang perempuan macam tu, kalau mengumpat pun suami tanggung dosa. Mengumpat tanggung dosa apa pula aku. Asyik-asyik kita tanggung dosa. Di mana-mana sebut macam tu. Mati kita. Padahal dia mukallaf. Siapa yang mukallaf? Dia yang mukallaf. Masing-masing lah. Yang kita tanggung ni kalau kita cuek, kita tak ajak. Ada kita ajak semayang, ada anak dah semayang. Tiba-tiba kita mati dia tak semayang. Kok kena azab memang? Oh, tentu. Tapi kita nak sedapkan ceramah, nak bagi orang ikut. Terpaksa keluar habis apa yang tak ada dalam nusus itu yang berlaku dalam ceramah. Dia betul tak ni, Pok kena seksa kalau tak semayang. Jangan syaitan macam tu. Betul niat kita tu nak bagi takut, tapi biar syaitan berdasarkan qawaid syarak. Mesti berdasarkan kaedah. Kita nampak cerita orang pun nak takut. Sebab Syekh Al-Dawiyah dia meneliti orang nak cerita pasal mati ni sampai tak ada makan. Sebab ramai cerita hari palsu semua tu sampai dia takut. Macam sampai tak ada makan. Dia terbayang kubur. Kan Islam suruh zaman Nabi pun ada cerita kubur, tapi tak ada lah sahabat tak makan. Tapi kadang-kadang kita mubalaghah dalam penciptaan tu, Allah, sampai orang tak ada makan. Mati tu kepastian. Kita bagilah contoh seorang sikit. Mati ni seperti kata ulama, di dalam kubur ada kapan seorang kekasih. Seronok lah sikit. Kan nampak? Memang nampak dia macam azab, tapi dia kekasih dekat kita seronok walaupun sempit. Ni contoh masuk-masuk kena buang kubur. Kan contoh semua. Kita ni tak seronok nak mati lah. Baik dalam hadis Tirmizi, Nabi sebut al-mautu tuhfatul mukmin. Mati tu hadiah Allah kepada orang. Dia ada contoh seronok sikit. Orang kata kesal tu. Dia panggil apa? Tarikh itu terlampau banyak. Itu kita kena ubah cara dakwah kita bagi dalam orang seronok sikit. Baik. Fi awani al-quzuf al-ma'mulah bis-sarjid yajuz al-wudu' biha. Bekas-bekas yang dibuat daripada kulit najis, ya. Boleh kita ambil wudu sebab ayat tak ada siapa. Ayat putus kolah dan najis itu bahagian tu. Jadi ketika mana darurah kita wudu. Sebab tu Qadhi Yusuf dia bijak, dia mujtahid mutlak. Dia pergi Madinah, dia ambil wudu kat telaga. Betul apa kita tuan Syekh? Telaga ni kalau ikut Abu Hanifah tak sah sebab ada bangkai dalam. Kata tak apa, saya taklid mazhab Imam Malik. Imam Malik ayat musta'mal tak apa. Padahal mazhab dia tak boleh tu. Dia Qadhi Yusuf, Qadhi kepada Sultan Harun Al-Rashid. Kita Sultan Harun Al-Rashid cerita semua dia kena tipu dengan Abu Nawas. Itu cara dia. Sultan Rashid ni diriwayatkan dia semayang sehari sunat cukup banyak. Dia katakan sehari 100 rakaat. Dia seorang ilmuwan, raja, tokoh raja yang berilmu. Tapi kita baca cerita dulu dia kena tipu yang Munawas je. Sampai Piramid pun guna nama dia Sultan Harun. Harun Al-Rashid. Jadi Harun Al-Rashid seorang orang yang pemerintah yang sangat luar biasa. Jadi apa dia yang melatih Qadhi Yusuf di zaman dia. Jadi Qadhi Yusuf bila pergi ke Madinah dia taklid mazhab Imam Malik. Itu dia punya keluasan dia. Yang ketiga, fima yahmiluhu dzubab ala rijlihi min an-najasah yu'fa an. Ialah kita tahu lalat ni semua ingat kat taib, lepas tu kat bahagian kita takkan kita nak cuci baju kita semua tu adalah dimaaf. Asap-asap najis dan seumpama dengan dia. Tapi di Mesir dia bercerita orang buta tu pandai. Ini cerita dia Ta'azah Hanafiyah rahimahullah. Dia buta. Kat Mesir ni lalat penuh potong. Dalam Mesir tak lalat banyak macam panas lalat penuh.
Jadi orang buta tu nak makan dia pijak. Orang Mesir ni dia cuci tak bukanlah elok kan. Dia setidaknya air batu lah. Jadi dia ambil tongkat dia buka jubuk dia tu, ada tape, dia tak gitu. Jadi lalat hinggap kat tongkat dia makan sama. Itu kai tu. Kalau lalat banyak buat macam tu, try tengok. Orang lihat kita. Tapi dia buta siapa nak mau. Baik. Walahum aqsu hadhihi al-qa'idah. Lawan kaedah ni ialah idza tas'al amru taqa. Bila kita dah selesa dah sekali, boleh sembahyang Jumaat, kita tidak Jumaat. Itu pun terbatas lagi. Saya pergi masjid itu di Kuala Lumpur je letak 1,800. Padahal banyak jamek dekat Kuala Lumpur tu orang nak bayar kat 10,000 tapi 11,000. Lepas tu ulama fatwa ni biasa tak pasti keluar fatwa. Anak bayar kan nak pegang. Sebab tanpa nama kertas bayar orang ibu kan. Tapi dari segi fatwa sah dah bayar ni nak pegang walaupun tak bersambung. Dia tak ada fatwa. Tak ada. Dia bagi tak bagi. Orang masuk balik tu ya. Tak bagi. Oh. Tunggu SOP yang persekutuan. Wah, nak bayar. Sampai waktu tu pegang lah. Duduk kat pegang bayar. Kita ikut mazhab Maliki tak apa. Maliki ni dia dalam bab apa? Mengatasi imam pun dia kira sah. Tu dia. Ya. Tak ada waktu ada kan. Kita begitu. Yang penting sebenarnya Jumaat dah takut nanti kita malam-malam selesa dengan umur kan. Tapi nak balik tak apa benda fatwa. Tapi sebenarnya ulama seperti Syekh Hasan Dadu, Syekh Fadul Murad, mereka mengharukan sembahyang melalui Zoom. Tapi sama waktu lah. Sebab dalil daripada Bukhari, dia bermain sahabat ikut Nabi sembahyang dia dari rumah. Tak jumpa tak nampak lagi. Itu adilah. Tapi kita kena ikut fatwa Malaysia, fatwa tak bagi kita tak buat lah. Cuma nak masuk segi fiqh, pasti ada keluasan. Tapi tak rasa payah dia macam tak terima benda tu. Lepas tu dia terkeluar dari bab mazhab. Itu mazhab jadi dia panggil ihdath qaul tadi. Jadi kita jangan buatlah lagi pakai semua main kat Zoom kan. Si kita dah sibuk pakai dia dalam fuqaha. Tak ada Jumaat. Tidak pakai kita ambil pendapat tu tak turun dah. Oh, jadi orang kata tapi itu fatwa. Qawi. Yang fatwa tu Hasan apa Syekh Hasan Dadu, ahfazul ahli al-ard, orang yang paling banyak hafal kitab di dunia. Allah. 52 kitab dia hafal termasuk Bukhari Muslim. Syekh Fadul Murad, faqih Nabi. Abdul Aziz Umari, hafal semua yang fatwa. Tapi kita sebab kita kena riayah lah fatwa bilad, kita ada kita kena follow apa yang diqarakan lah. Maknanya dua-dua akhir tak ada ibah sebagai zuhur. Wa dhalika qalilul amal fi solat. Sedikit amalan. Banyak ulama tahdid 3, kadang 4 tu dia dimaafkan lah. Lima kana yashqu ijtinabu subihabihi. Susah kadang-kadang pergerakan tambah orang awam kadang bergerak banyak. 5 kita letak 3 tu tawafid dulu, tapi tawafid jarang kalau letak 3 rasa banyak orang batal. Tengok dia pegaus dah ya. Jadi mura'atul awam ni dia kena, kita sebenarnya kita tak boleh buka fatwa takut dia buat berlebihan, tapi hakikatnya diam tu kadang bahaya. Bahaya. Kita pasti orang bayang, dia ganggu banyak. Bukan macam kita 3 untuk berhenti boleh kan. Itu orang yang mengaji je. Tak mengaji dia, kita sebelum kita mengaji bukan dia tak tasawuf. Kita sendiri tak nampak. Kena belajar. Bab najis dan sebagainya. Jadi orang awam kita sumihabihi. Wa kathiruhu bima lam yakun bihajatun lam yusama. Terlalu banyak sangat kan melompat-lompat susah. Wa mithluhu qalilud dam wa kathiru. Tapi di sini si fiqh aja. Dia ada fiqh yang jamil, fiqh yang jamil ialah fiqh Zaidiyah. Fiqh Zaidiyah ni macam Imam Syaukani, rahimahullah, Sana'ani, Zaidiyah. Mereka memfatwakan darah manusia tak najis. Yang adab tu darah binatang. Sebab innamal mu'min la yajuz. Subhanallah, innamal mu'min la yajuz. Dan pendapat ini diterjemah oleh Syekh Al-Qaradari, Hafizullah Syafi'i. Tapi dia
dia beberapa pembahagian. Ini bukan fatwa itu ilmu tuan. Hatta Syekh Abdul Murad Syafi'i dia fatwa pendapat. Ini bagus untuk analisis lah. Okey. Dia tukar bayang. Dia bahagikan darah bertiga. Dulu apa fiqh qadim dua aja. Darah masfuh dengan dam gitu ya. Dia bagi tiga. Ad-damu satu dia panggil apa dia satu apa? Masfuh. Satu lagi ad-dam al-manzu'. Maksudnya dam yang disedut. Macam darah. Derma darah dia sedut darah. Yang tu tak najis sebab dia kata yang masfuh tu memang kuman masfuh. Adapun darah yang kita ambil untuk derma darah tu, cek darah tu kalau masuk kuman tak boleh masuk derma orang, mati orang tu. So, bila disedut, darah tu bersih daripada segala darah. Maka ilah yang daman masfuhan tu tak ada. Maka taksim yang ketiga yang dibuat oleh Syekh Al-Qardari ni, dia kata tak najis. Itu ijtihad. Itu dikatakan fiqh. Makna dia ulama berupaya mencipta pandangan-pandangan yang makbul. Sebab yang ulama ijma' adalah daman masfuh. Jadi darah tu tak masfuh, dia tak mengalir, dia disedut. Darah dalam bekas tu yang akan diderma darah pada orang lain tu, darah tu kalau ada darah tu masuk kuman tak dia derma haram. Sebab apa? Dia akan merosakkan pinggang orang lain. So darah tu bersih daripada segala kemudaratan. Tapi ini satu ijtihad yang bagus oleh Syekh Al-Qardari dalam kitab Qadaya Tibbiyah. Wa jama'a al-Ghazali fi al-Ihya baina hatayn al-qa'idatayn biqawlihi kullu ma tajawaza an haddihi in'akasa ila dhidd. Bila kita sampai berpekatnya dah tak mampu buat, dia akan patah kepada lawan dia, jadi ringan. Semua kaedah jadi. Kalau tak mampu nak hidup nyawa juga pindah kepada babi itu menjadi halal. Ibnu Hazm ada satu kaedah yang dipakai oleh Majma' Fiqh Islami, iaitu dia kata apa? Apabila benda haram itu bermanfaat halal. Macam makan babi, mula tak bermanfaat tapi dia dah mati dah. Dia yang fak, jadi halal. Tapi kaedah itu kaedah Ibnu Hazm. Tapi kita Malaysia tak pakai zakir, tak pakai muzakarah fatwa pun tak pakai. Tapi kaedah itu dipakai oleh banyak Majma' Fiqh Islami di peringkat antarabangsa. Tapi kalau kita guna kaedah tu mudah sikit lah urusan perubatan. Sebab bila kita buat istihalah apa semua tu dia apa? Memudahkan. Tapi kita tak ada masalah ni, contoh ilmu je kan. Tu fatwa kita serahkan pada fatwa. So kita coba. Ada sedikit kita baca sikit ad-darar yuzal. Ad-darar yang ham lah. Benda yang mendatangkan kemudaratan pada akal, nyawa, apa dia kehormatan, mesti wajib ditolak. Maksudnya yajibu an nuzila. Asal hadhihi al-qa'idah ustubitat minhu qaul sallallahu alaihi wasallam la darar. Hadis ini dhaif. Namun dikuatkan oleh majmu'ah Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, jadi dia menjadi qa'idah qat'iyah. Al-qat'i ada tiga bahagian. Satu daripada Quran yang mutawatir, kemudian daripada ijma', kemudian daripada istiqra'. Mana dia hadis tu dhaif, tapi bila majmu' kumpul daripada Quran, wala tumsikun nadira li ta'tadu wala tulqu bi tarqah, banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada darar li yuzal, akhirnya kaedah dia menjadi kaedah qat'iyah. Pada hadis Ibnu Majah balik pun dhaif. Ada yang kata hasan dan semua, tapi makna dia apa dia, ada ulama yang mendhaifkan dia. Kalau hasan pun hasan dia ghaib. Tapi hadis ni a'lam anna hadhihi al-qa'idata yanbani 'alayha kathir min abwab al-fiqh. وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة. قبلها pada al-masyaqqah tajlib al-taysir. Dia berhubung atau mutadakhilah, dia ada kaitan dia. Wa ta'allaqu bi hadhihi al-qawaid qawaid ad-darurah tubih al-mahzurat. Kaedah ini berhubung dengan apa? Melahirkan kaedah darurat, mengharuskan benda yang haram. Bisyarti nuqsanul mahzurat, yang haram tu mesti rendah daripada ad-darurat. Wa min thamma diharuskan jaza akul maitati, kalau
Kalau darurat tu lebih besar, maksud dia apa nama dia dia panggil apa, larangan tu lebih tinggi. Seperti Nabi, bangkai dia tak boleh makan. Sebab apa? Larangan Muhammad Nabi tu lebih daripada manusia yang lain. Betul dia kata apa? Bisyarti nuqsani mahzur. So benda yang diharam tu mesti rendah daripada darurat. Nyawa lebih tinggi daripada bangkai. Tiba-tiba tu bangkai tu, mayat itu dah Rasulullah, betul Nabi tu. Contoh yang diberi oleh Allah. Kemudian daf'us sa'ili walau adda ila qatlihi. Jadi fiqh boleh kita pertahankan diri kita, dia dirogol orang perempuan, kemudian terbunuh penjenayah tu. Tapi segi undang sivil, dia ada iskali. Itu yang isu yang apa nama dia, soalan itu dia pergi bunuh perempuan di rumah dia kena mengentuk. Di situ kita kena ada pengetahuan fiqh dan qanun. Mungkin fiqh kata ya, qanun kata tidak. Sebab itu perlu juga digubal undang ini, sebab kadang-kadang kita panik sebab undang dan kalau kita ada pistol kena tembok atas dulu. Kena bagi amaran dekat apa dia penjenayah yang masuk rumah kita dulu. Tapi kadang panik ni tak ada polis tak apalah dia apa. Dia latih kita, ada latihan. Jadi ini yang berlaku iskal. Sebab itu Wabah Zahiri kata apa? Bagus kepada seorang fakir dia belajar qanun untuk memantapkan cara susunan fikir. Misal dia sebagai. Bukan kerana qanun itu bagus, tetapi tuntutan zaman. Seperti kata Syaukani, banyak ilmu dunia ni membantu kita memahami syariah. Contoh kita belajar IT, kita belajar bahasa Inggeris, kita belajar fizik. Pokoknya pembelajaran sebegini ni membantu kita faham Al-Quran dan Sunnah. Kena belajar ilmu dunia. Lepas tu Imam Nawawi kata pada dalam Majmu', adakah seorang faqih wajib belajar hisab? Matematik lah. Dia kata kalau untuk menjadi mujtahid mutlak, dia wajib alaih. Dia kalau untuk buat batu rasah dari iftar ni kena ada sebab tu saya masukkan dalam apa pendidikan untuk melahirkan faqih dalam apa paper, masukkan 2 bidang ilmu. Atau 3 lah, Inggeris, kemudian accounting dengan civil law. Kalau tak, kita tak boleh nak macam menguasai pentas. Kita sembang orang luar kata tak boleh, ni bercanggah dengan luar. Tapi kata, jadi kita tahu yang mana fiqh boleh masuk di celah-celah undangan. Kemudian accounting itu buat kiraan. Jadi untuk generasi akan datang, mufti, faqih, bahith, tak dapat tidak dia mesti kuasai 3 benda tu. Bahasa Inggeris dengan baik, kemudian accounting, kemudian civil law. Macam mana di zaman macam tu? Kalau kita kuasai yang tu, insya-Allah senang kita nak bicara, nak buat minat undang-undang. Kalau kita tahu dia punya, orang kata apa, institusi dah. Dia panggil hierarchy kuat. Kita tahu. Kalau tahu kita sembang, loh, tak lepas-lepas dulu. Ini sebagai idrakul waqi'. Kemudian akhirnya al-thaniyah ma ubiha li-darurah yuqaddaru biqadriha. Kalau biqadriha tu tak qada dan qadar tu biqadriha tu sekatan. Kalau baca biqadriha tu beriman dengan qada dan qadar. So kita nak bincang pasal qada dan qadar itu, kita bincang tentang sukatan. Wa min furu'iha al-muttarru la ya'kulu min al-maitati illa qadra saddi ramti. Jadi kadar untuk nak bagi apa hidup saja. Di sini ulama khilaf. Maliki dia lebih kepada istihsan. Dia kata apa? Boleh kalau kita darurah makan pelajar sikit sampai kenyang. Hatta yashba. Sebab dia melihat pada maqasid, contoh dah kita nak berjalan di hutan, tiba-tiba ada babi je. Kalau makan sekadar nak hidup, satu rompi, tak pergi jalan depan tu, letih pula. Jadi tak mencapai maqasid. So kita tak dapat tenaga tu kan. Jadi kita tak apa, makan sampai kenyang. Macam kita pergi ke hotel. Tapi muskilah dia, nak kena baca bismillah nak makan babi ni. Contoh kita sembahyang 5 waktu.
lam yajid ma'an wala turaban faqad tahurain. Ulama kata apa? Ulama kata jangan baca surah-surah lah, baca Fatihah lah. Sebab dia haruskan sebenarnya sebab darurah. Jangan kita buat sunat-sunat baca Fatihah lah. So, dalam hak ini akrab daripada itu. Dalam babi makan baca bismillah. Sebab kalau ikut asal, mana-mana benda haram tak boleh baca bismillah. Contoh dia berzina. Allahumma syaitan. Jambian. Dalam berzina baca doa pula tu. Memang haram. Kemudian kita nak minum arak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tak kena. Allahumma Lima betul. Lima teguh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Dia baca Allah. Allah. Itu cara Islamik punya cara. Tak boleh. Benda-benda haram. Jadi kita makan. Rokok boleh tak? Makan babi. Rokok boleh ke? Rokok bismillah. Rokok. Kalau siapa punya haram, haram. Siapa punya makruh, makruh. Bismillah. Bismillah makruh. Bismillah. Akal ta'amul abrar. Sebab rokok ni dia fikul jamaah. Isyak dalam Muhammad. Akal ta'amul abrar. Jadi isyak lah. Tak ada. Ketika itu gugur lah hisap rokok tangan kanan ke bawah ni. Kita disuruh tangan kanan ni sunnah. Tak ada. Sudah tu makruh. Macam mana nak tawabiak semua. Itu kepala dia. So itu di antara benda. Ulama dia tak faham sebab benda tu tak perlu baca bismillah. Sebab darurah. Tuqaddaru biqadariha. Illa idza kanat baina yadayhi masafatan ba'idah. Wah, perjalanan tu jauh. Ba'idah selalunya orang suka dengan 2 marhalah. Betul. Bila sebut safar ba'idah 2 marhalah, 80 km. La yaqta'uha, dia tidak dapat sampai melainkan illa bisyaba'. Fala ba'sa. Kalimah fala ba'sa maksud dia kalimah mubah, maksud yubah. Dia bagi mutaradifan. Fala ba'sa yubahu, kalimah bagi jawaz, yu'zan, itu kalimah-kalimah yang sama. Wa man istusyira, kita diminta untuk cerita pasal pasangan bagus tak bagus, lelaki ni baik tak baik, perempuan ni tak baik tak baik. Iktafa bi ta'rif, itu kita dengan bahasa ta'rif saja. Baik. Kemudian ini kita biar bahawa wa idza qulna bi jawazi ta'addudil jumu'ah, ni ustaz kami kaedah ni. Dalam perbincangan ta'addud jumu'ah ni dimasukkan dalam kaedah apa? Ma ubihat darurah biqadariha. Tapi semua yang ijtihadiyah tadi kita dah masukkan dalam fatwa, masukkan kaedah ni. Itu ad-darar yusah. Li'usri al-ijtima'. Kita sekarang kita tak bagi kalau dulu satu tempat daerah satu masjid je. Denok fi makan wahid lam yajuz illa biqadri yandafi'u, yang boleh kita tertolak kesusahan tersebut. Kalau 3 masjid, 3 masjid. Tapi kita di Selangor, setiap kita dah nak buat permintaan setiap 5 km. Maknanya dia kalau nak buat tu jarak di antara masjid dan surau yang dapat Jumaat 5 km mesti 5 km. Perak apa? Ada tak? Oh dikira kalau dia apa Jabatan Mufti je, tapi di KL mesti 5 km 5 km. Tapi sebenarnya semua itu adalah ijtihad. Pendapat yang paling mudah adalah pendapat Imam Muhammad Hasan Syaibani. Kalau perlu buat hatta dalam abniyah, kita buat pondok bawah tu pada ataupun tengah-tengah tu masjid. Dan itu yang dipraktikkan di negara-negara Arab. Sebab dia pun padat, jadi dia pun banyak buat imarah dan sebagainya. Jadi sebenarnya Jumaat semua adalah imarah kita semua, tapi bayang kat bawah tu je. Cuma Malaysia sebab kita Syafi'i tapi akan datang mungkin dah padat dah, kita banyak buat pondok. Tentu kita akan last sekali akan pergi kepada mazhab Muhammad Hasan Syaibani juga. Tak ada nusus pun yang cerita sebenarnya. Sebab itu ijtihadi berdasarkan dipanggil al-ijtihad bil ma'ani. Maksudnya kita tengok makna Nabi mesti buat Masjid Nabawi je sebenarnya Jumaat. Kenapa tak buat begitu saja? Tapi masa itu Nabi seorang ada. Di zaman ada perempuan-perempuan, kita banyak pada taisir. Dulu mungkinlah 30 km tu dekat, sekarang tu begitu jauh. Yang 50 km pun dah rasa jauh dah kita Nabi. Mungkin akan datang makin dekat. Macam di Mesir. Subhanallah. Depan tu masjid. Depan ni masjid. Masjid saja.
Tapi semua penuh. Semua penuh. Saya pernah sampai masa tu kami bayar kat masjid, kat rumah Kedah tu, kan masjid kecil tu. Masa kita kan nak Syafi'i 40 orang. Mula pilih khutbah tu 12 orang kan. Oh. Mana? Tengok. Lepas tu ada masjid juga, masjid besar, masjid hijau tu kan. Kita tahu. Mayang pun tengok Arab, cara tawakal. Lepas tu kita belajar, tak apa, masa dia bilangan dia khilaf. Tapi maaf di sana, di praktik kan, ada ulama azaz satu pun kata tak sah masjid. Masa tu kami ada program orang Kedah. Sebelah tu je lah. Tak cukup 40 orang, khutbah. Kalau kita kena komplain tak ada gambar dah. Difatwakan tidak sah sebenarnya sebab tak cukup 40. Tapi alhamdulillah bila PKP ni mengajak kita semua buat berumah. Tak apalah kita ikut pada Abu Hanifah 2 orang lah. Hanya bila syak tu biar di rumah. Munyah buat di rumah. Allahu akbar. Jadi ini yang katakan ikhtilaf umat rahmah. Baik. Wa kharaja an hadal asli suwarun minhal araya ni maksud dia jual kurma dengan kurma yang ada di atas pokok itu melebihi tamathul. Maksud dia kalau dia panggil idza bi'at bidin sahaja kurma mesti sama kilo. Tapi sekarang ni ada masyarakat miskin yang memerlukan penjualan tersebut, Nabi haruskan kepada mereka. Ini panggil bai'ul ariyah. Ini terkeluar daripada kaedah. Hanya dalam bab jual kurma sahaja. Kemudian khulu' ni maknanya tebus talak. Tapi yang paling istimewa dalam mazhab Syafi'i, dia bagi bukan tebus talak isteri saja, tebus talak bini orang. Kenal kat bini orang? Lawa lah. Muka macam siapa lawa? Mira Fiza. Dah ke darah. Boleh pergi tapi kena ada lah 2-3 juta Ustaz. Takkan pergi cerita dia tak pandai harta dia berpuluh-puluh juta. Kenal kat siapa-siapa, lawa semua. Kita bagi dia 5 juta. Ceraikan bini kau. Laki tu tak ada duit. Cari yang laki masa moratorium ni. Nak bini lawa, tengok. Bulan 10 tak bayar hutang. Confirm dia mau. Ada Ita nak bagi 5 juta. Kita bagi bini 4 kahwin. 4 bini terus contoh macam cerita badut. Antusias. Kahwin angkat nikah 2 orang contoh. Tengok cerita antusias Al Badul. Tak tengok. Tu kahwin serontok. Angkat nikah. Pening. Apa dia jom nikah. Mau angkat yang mana saya tu. Berobok. Saya dulu terima, saya dulu. Dia bagi al-khulu'u lil ghair. Mazhab dia tak bagi. Mazhab Syafi'i tengok, kalau tak bagi dia baru cinta belakang. Perempuan ni 70% suka duit bukan suka suami. Tak percaya semua tak bagi duit kat dia, mengamuk. Sebab ini Putrajaya punya presiden kes ialah 70% minta cerai semua sebab suami tak nak wajib. Kena buang lah ataupun dia panggil bankrupt. Tunjukkan duit lebih penting daripada suami. Tak percaya kita miskin. Mengamuk. Bulan pertama tak worry, tak apa abang saya tolong. Yang kedua tak apa abang saya tolonglah. Dan ketiga dia mula. Tapi hak depa. Hak depa. Jadi jumpa pula Pak Long mana yang baik pula, tu ulang duit apa semua. Daripada bini kita buat dosa, tak apalah. Letaklah kita ambil 5 juta, kahwinlah bini. Dan benda ni berlaku. Orang kaya, dia kenal. Kenal kat bini orang. Kita tak percaya bini lain. Orang tak tahu. Itu cara orang cadang tebus talak. Saya sikit mazhab Syafi'i bagi. Dalam mazhab tak bagi. Tapi di Kuwait, dia pun buat cara dia pula. Siapa kata bini orang tak boleh kahwin selama-lamanya perempuan. Sebab ikut Maliki. Katalah lelaki tu pengejar bini orang, dia pun cerai. Diharamkan dia pun berkahwin selama-lamanya. Sebab dia guna kaedah man ista'jala syai'an qabla awani usiba bihifah. Cepat sangat suruh cerai. Jadi diharamkan selama-lamanya. Qanunan tak ada apa-apa. Kita di Malaysia selamat lagi. Tapi undang tu baguslah mencegah kacau bini orang. Tapi kadang-kadang tu kalau kata susah juga. Orang kaya ni kadang dia suka test. Dia tengok test power dia. Tengok bini orang kedai tak ada.
Tak apa, kena bagi juta. Tapi tengok muka lah, biar lawa. Nanti kalau tak lawa pergi. Sebab tu Imam Ghazali dia kata apa? Di antara agama dan lawa, pilih lawa. Kita ada faham agama tu, ya biar betul juga. Sebab lawa tak nak ubah. Kalau agama kita diri dia, ya. Lama-lama semayang, tapi kalau muka dia uduh, dia pakai tol. Uduh lagi. Ha? Uduh. Dalam uduh pakai uduh. Itu yang dia kata fiqh itu. Mana apa dia, saya punya study case ialah kalau bertemu menantu yang ada agama dengan raja kerja, habis raja kerja. Agama nombor 2 raja kerja. Sebab zaman sekarang ni tak macam ni. Kadang-kadang yang kuat agama ni balas kerja. Jadi bini kena tanggung. Tapi kalau kuat kerja, insya-Allah kita didik dalam lama jadi baik. Sebab kes yang banyak di mahkamah, kuat agama. Orang tak mau orang semayang. Tapi tak bagi nafkah. Dia kata tak apa, insya-Allah Allah ya razaqu man yasha. Ni kalau bini dia kes betul. Bukan kata kita dia berdoa ni panjang. Jadi saya melawak baca-baca jadilah nanti pilih yang kaya. Selamat. Sebab agama sekarang dengan agama dulu lain. Mafhum agama yang ditatbikkan zaman sahabat, dia faham dan dilaksanakan. Zaman sekarang agama dijadikan sebagai satu dia modal. Jadi tak tengok yang raja. Bila dia pilih tu penentu yang raja kata. Ini bukan kata pokoknya maksud dia tu pandangan lah. Baik. Kemudian qala ba'dha ini Imam Suyuti dia buat pembahagian yang sangat menarik. Iaitu last saya terbaca. Qala ba'dhum al-maratib khamsah. Keperluan ada 5. Yang pertama darurah. Kemudian hajah, tak ada darurah mati. Hajah dalam benda yang masyaqqah. Kemudian manfaah, bagus kita dapatkan. Kemudian zina, ini kelebihan. Pakai yang mahal dan sebagainya. Kemudian khudul. Khudul ni belajar benda yang haram. Maknanya dia kita manusia ni pembelajaran dia sekitar darurah, kemudian hajah, kemudian manfaat, kemudian zina, kemudian khudul. Muskil kita sekarang ni, orang belajar terhadap khudul ni benda haram banyak. Rokok saja. Setahun pembelajar kita cerita rokok buat data kita ada rokok 700 juta setahun. Hampir 1 bilion. Rokok saja. Kalau lah kita kurangkan rokok tu kepada 100 juta, 600 juta dapat diselamat. Tapi tu macam mana dah orang sok tu macam? Cuba kita bayangkan 600 juta tu diinfakkan kepada masyarakat atau kerajaan. Tapi dia kita belajar, itu belum ganja lagi, ketum lagi, dadah lagi. So aliran kepada pembelajaran haram ni bilion. Yang main judi ni yang iskal dia panggil fudul. Itu haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung esok kaedah. Ada sikit lagi al-dharar la yuzalu bi dharar, kemudian al-qaedah al-'adatul muhakkamah, kemudian kita ambil 2-3 kaedah yang mutawassithah. So perbincangan sangat menarik ya, kaedah fiqhiyah ni. Jadi kita boleh buat lakaran, motor, buat contoh-contoh dengan berlaku kita motor. So pada assignment siapa yang siap boleh bagi dah. Kalau tak ada 13.10, kita bulan 11 kita akan buat exam insya-Allah. Kita cuba create lah 30 soalan sampai 50 soalan. Jawab di sini keputusan insya-Allah dalam masa 10 minit. Mana kita jawab sama-sama. Tapi nanti test tu tukarlah. Bagi kawan apa dia right, jangan kita right sendiri. So kita habis Faisal lebih kurang setengah jam. Kemudian lepas tu terus kita buat jawapan. Tak payah tunggu bulan depan lah. Kita right sendiri. Lah tujuh kita keputusan dalam masa 10 minit. Keputusan pilihan raya di Ihlan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Saya siap. Tadi kaitan dengan Musail tadi. Tas Musail dah. Ha. Kalau polis bunuh jenayah, Ya. kita nak masuk tahun. Ya tu. Jadi polis undang-undang macam juga bila dia bagi anak pada amaran dia tembak tu. Jenayah tembak balik dia tanggal apa dia pindah fungsi. Tapi